Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih. Hadis ke-13, zakat penyuci jiwa dan harta. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lisaim minal laghwi wal rafasi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Akhrajahu Abu Daud. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebagai satu pembersihan bagi orang-orang yang berpuasa daripada dosa perbuatan yang sia-sia dan perkataan kotor, serta sebagai makanan untuk orang miskin. Sesiapa yang membayar zakat fitrah sebelum solat Aidil Fitri, maka ia adalah zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Sesiapa yang membayarnya selepas solat Aidil Fitri, maka ia adalah sedekah seperti sedekah biasa. Riwayat Abu Daud. Zakat daripada sudut bahasa adalah keberkatan, kesucian, kebaikan dan berkembang. Dinamakan zakat kerana ia dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya daripada segala kerosakan dan kebinasaan. Antara hikmah disyariatkan zakat ialah dapat membersihkan jiwa seseorang Muslim daripada sifat kedekut dan bakhil. Semoga zakat ini akan menjadi sebagai satu pembersih kepada harta yang telah diusahakan dan kepada dosa-dosa yang telah dilakukan. Hadis ke-14. An Abdullah bin Abi Aufa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli ala ali fulan fa atahu abi bi sadaqatih faqala Allahumma salli ala ali abi Aufa. Akhrajahu Bukhari. Daripada Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu an, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila suatu kaum datang kepadanya dengan membawa zakat mereka, baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan, Allahumma salli ala ali fulan, ya Allah berilah selawat yakni keampunan kepada keluarga fulan yang mengeluarkan zakat. Maka apabila ayahku menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dengan membawa zakatnya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya, Allahumma salli ala ali abi Aufa, ya Allah berilah selawat keampunan kepada keluarga Abu Aufa. Riwayat Bukhari. Pengajaran hadis. Asal perkataan as-salah yakni selawat adalah bermaksud doa. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya adalah mendoakannya dengan keampunan, manakala selawat umatnya ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan lagi kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu disunatkan kepada amil zakat mendoakan kepada pembayar zakat dengan doa tersebut. Dalam kitab Al-Muhazzab pula menakalkan bahawa Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa disunatkan mendoakan kepada pembayar zakat dengan
ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala di atas apa yang kamu berikan, memberkati harta yang masih ada pada kamu dan menjadikannya bagi kamu suci daripada dosa. Alhamdulillah, tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang ke-14 dan juga hadis yang ke-13 dan juga hadis yang ke-14. Hadis yang ke-13 dia membicarakan tentang zakat, penyuci jiwa dan juga harta, yang mana disebutkan di sini bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa telah difardukan ke atas kita ni semua zakat fitrah, yang mana zakat fitrah itu kata Nabi tuhratan lis-saim, dia membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa daripada perkara-perkara yang lara, perkara yang tak baik, dan juga memberi makan kepada golongan miskin. Maka kita lah yang sedang berpuasa ni kena pastikan kita melaksanakan zakat fitrah. Dan Nabi sebut kalau zakat yang kita keluarkan itu, zakat fitrah itu kita keluarkan sebelum solat, sebelum solat hari raya, maka dia akan menjadi zakat fitrah yang diterima. Jadi kita kena kejarlah. Kalau boleh kita siap-siap bayarlah. Jangan kita kejar hari yang terakhir. Sebelum solat hari raya tu, time tu lah kita kalau nak bayar. Kalau boleh kita selesai awal-awal. Tapi kalau andai kata kita tak sempat bayar sampailah solat hari raya itu, maka dia hanya menjadi sedekah biasa sahaja. So kefarduan itu dah tak ada dah jatuh daripada kita. Sebab yang diterima adalah sebelum solat hari raya. Jadi kena bayar awal-awal lah, takut tiba-tiba raya hari Jumaat kan. Okey. Kemudian hadis yang kedua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata iza atahu qaumun bi sadaqah qala Allahumma salli ala ali fulan. Hadis yang kedua ni ialah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembayar zakat. Jadi bila orang datang bayar zakat kepada Nabi, Nabi akan mendoakan orang itu. Apa doa Nabi? Allahumma salli ala ali fulan. Ya Allah, semoga Allah berselawat, maksudnya Allah memberikan keampunan kepada keluarga. Ali itu keluarga fulan. Maka fa'atahu abi bisadaqah, maka ayah kepada Aufa ni datang jumpa Nabi dan Nabi doakan Allahumma salli ala ahli abi Aufa. Ini doa yang disebut dalam kitab Sahih Bukhari. Boleh kita baca doa ni. Namun demikian disebut dalam ni bahawa doa yang biasa kita baca tu kita ambil daripada kitab Al-Muhazzab yang disebut oleh Imam Syafi'i. Biasa ambil zakat gitu, Ustaz Khairul dia biasalah memang ditulis kat situ ajarakallahu fi ma ataita wa baraka fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahura. Itu biasa yang kita baca. Tapi yang kalau nak tengok di hadis Nabi, dia ada Allahumma salli ala ali fulan. Semoga Allah memberikan. Dia kalau selawat ni, Imam Ibn Hajar dia katalah, kalau selawat kita kepada Nabi itu, maksudnya dia mengangkat darjat Nabi itu semakin tinggi di sisi Allah. Itu selawat kita kepada Nabi. Tapi apabila Nabi berselawat kepada kita, itu merupakan mendoakan keampunan bagi kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan beliau dah hujung Ramadan ni, cerita Lailatul Qadar pun dah nak habis dah. Kena pastikan kewajipan zakat kita ni kita laksanakan. InsyaAllah kita fahami amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.